Salam sejahtera bersama saya Serina Manikam dalam Bisnes Awani. Anugerah mengiktiraf usahawan Bumi Putra dalam bidang teknologi dan kreatif NEF Awani kembali lagi. Dan sebanyak 7 kategori ICT dan 6 anugerah pilihan pengguna disediakan menampilkan calon-calon akhir yang hebat. Dan bersama-sama kami kini adalah calon untuk kategori perisian terbaik pengarah urusan Sistem Consultancy Services Major B. Mama Aziz untuk bercakap dengan pencalonan dan juga produk yang ditawarkan syarikatnya. Baiklah Major, selamat datang ke Astro Awani dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini dan tanya di atas pencalonan tersebut. Dan pencalonan kali pertama? Kali pertama saya. Ya, kali pertama, tapi bukan syarikat baru ya. Syarikat ini sudah bertapak di Malaysia selama 20 tahun dan dalam bidang ICT yang luas ini, syarikat ini telah memilih untuk fokus di dalam satu ataupun dua bidang yang khusus. Your niche iaitu di dalam defense and security, ketahanan dan juga security. Jadi dalam banyak-banyak bidang ICT, banyak sektor pun ada ICT. Kenapa kedua-dua sektor ini dipilih? Okey, Sarina, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput syarikat kami. Okey, ICT adalah satu bidang yang luas. Kita kena memilih bidang yang kita mempunyai niche. Kita nampak niche ICT ini adalah di dalam arena defense dan security, oleh kerana sebelum ini bidang ini dikuasai oleh produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak luar. Betul. Ya. Kita tahu security ini adalah satu unsur yang penting dan kita mesti mempunyai full control. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada agensi luar dan kita perlu ada teknologi yang kita bangunkan sendiri. Itu sebabnya kita pilih segmen ini. Dan Major melihat kepada industri ketahanan dan juga security ini kian tahun kian mencabar banyak pula isu-isu dan sering menjadi tumpuan orang ramai ya. Dan 20 tahun dari dulu sehingga sekarang, apakah kunci utama kepada bagaimana syarikat ini mampu untuk kekal relevan sehingga hari ini? Yes. Pertama sekali kami bersyukur kerana walaupun telah wujud selama 20 tahun, kami bukan saja masih wujud tapi kita bertambah kuat. Jadi kita memang ada kunci kejayaan. Yang pertama, apabila kita berkecimpung dalam bidang teknologi ini, kita kena sentiasa berinovatif. Jadi salah satu kekuatan kita ialah innovations. Yang kedua, peluang tidak akan datang banyak kali. Jadi apabila kita telah diberi peluang oleh pihak pelanggan, kita mesti deliver kita punya servis dengan bukan saja memenuhi expectation mereka, tapi kita kena exceed. Ya. Itu rahsia kita yang kedua. Yang ketiga, kita kena laksanakan tugas kita secara partnership dengan customer. Oleh kerana kita dalam bidang teknologi ni, kita tidak boleh mengatakan kita ni pakar dalam semua segi. Ya, mungkin kita pakar dalam teknologi, kita tidak pakar dalam bidang kepenggunaan. Jadi kita kena team up dengan kita punya customer. Kita akan wujudkan relationship supaya kita akan terus relevan dalam dunia mereka. Baiklah, daripada Dika berkongsi tadi 6 orang pioneer, hari ini dah ada 170 pekerja dan 100%-nya adalah warga Malaysia yang bekerja di sana ya. Dan Major melihat kepada produk ataupun perisian yang dicalonkan untuk anugerah NEF Awani pada kali ini, ia adalah sejenis produk di mana mampu meningkatkan kecekapan dan juga kadar responsif, betapa cepatnya mereka yang terlibat di dalam pertahanan awam ataupun public security ini to respond to an emergency. Bagaimana itu boleh dilakukan? Okey, kita nampak apa yang berlaku di sekeliling kita ni sebagai satu opportunities. Walaupun apa yang kita lihat dari segi taraf keselamatan publik awam pada masa ini tidak berapa baik, memang kita sedih, tapi kita juga nampak ia sebagai satu peluang. Jadi kita innovate satu produk di mana kita boleh membantu pihak penguatkuasaan untuk lebih efektif. Jadi apakah yang diperlukan oleh pihak penguasaan untuk mereka respon dengan cepat? Mereka memerlukan maklumat. Jadi maklumat ni boleh diperolehi melalui risikan dan sebagainya. Dan maklumat juga boleh diperolehi melalui laporan daripada orang awam. Kemungkinan sebelum ni laporan itu sukar dibuat oleh kerana mereka tidak mempunyai tool, alat. Jadi apa yang kita bina adalah kita sediakan satu tool yang kita boleh download daripada internet ke dalam device, alat yang kita bawa hari-hari. Saya rasa semua orang akan bawa telefon. Jadi kita download aplikasi itu dalam handphone, dan kita boleh menjadi sebahagian daripada agensi pelapor kepada pihak penguasaan. Jadi apa yang mereka perlukan untuk mereka bertindak, mereka dapat secara jelas, tepat, timely dan accurate.
Jadi mereka boleh bertindak bukan saja cepat tapi pada kedudukan yang mana kejadian tersebut berlaku. Dan produk ini pada ketika ini masih belum boleh didownload oleh pengguna-pengguna awam, dan apakah prosesnya ketika ini? Is it in a testing process kepada pihak yang berkepentingan, pihak kerajaan dan sebagainya, dan bila kita boleh expect benda ni boleh didownload oleh pengguna seperti saya ini? Okey, soalan yang baik tu, Syarina. Okey, sekarang ni status pembangunan ni masih dalam peringkat prototyping, ya. Kenapa kita nak prototypekan? Oleh kerana bila kita membuat satu solution keselamatan ni, dia punya reliability dia kena 100%. Itu sebab kita kena buat pilot dulu. Dan produk ini akan sedia dalam pasaran saya rasa dalam lingkungan 3 ke 4 bulan lagi. Ya. Dan kita tidak benarkan sesiapa sahaja untuk download untuk peringkat awal ni, oleh kerana kita nak pastikan mereka yang download ni orang yang credential dia kita kenal, ya. Oleh kerana kalau tidak begitu, nanti kita akan dapat laporan daripada orang yang tidak menyalahgunakan kan. Jadi laporan itu laporan yang tidak berkualiti. Jadi yang pertama, peringkat pertama, kita nak sediakan perkhidmatan ni kepada rakan kop yang berdaftar. Jadi apabila mereka buat laporan, kita tahu mereka adalah pelapor yang kita kenali dan laporan mereka akan ada credential, ya, ada credibility. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini secara mudahnya hanya perlu download dan it will run on any operator, telecommunication operator yang kita dah ada ketika ini. Which brings me kepada soalan seterusnya, ya. Jika melihat bahawa ketika ini kebanyakan software seperti ini yang digunakan untuk mengukuhkan sektor ketahanan awam atau public security, banyak yang menggunakan spektrum daripada pengendali komunikasi yang di mana spektrum ini diberikan oleh MCMC kepada mereka. Namun kita lihat kepada negara lain seperti Amerika dan sebagainya, mereka telah diberikan spektrum mereka yang tersendiri, yang asing dan khusus untuk penggunaan public security purposes sahaja, to avoid congestion and what not. Adakah itu menjadi harapan supaya apabila ini boleh didapati kelak, ia akan menggunakan spektrum yang tersendiri dan tidak perlu menggunakan pengendali spektrum telekomunikasi kita? Soalan yang baik tu, Serena. Okey, apabila kita bercakap berkenaan dengan tools, ya, yang akan membantu pihak keselamatan, tools begini tidak boleh gagal. Ya? It cannot fail. It cannot slack as well. Okay. And one of the elements to make this thing work ialah connectivity, communications. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita bergantung kepada komunikasi yang disediakan untuk semua orang, maka kita akan subject to congestion, ya, seperti yang Serena mention tadi. So apabila congestion, kita tak boleh nak hantar maklumat. So by having a special spectrum khas untuk kegunaan keselamatan dan defense ini, sudah pasti spektrum tersebut akan sentiasa memberi kita connectivity. So itu adalah satu harapan kepada pembangun-pembangun solution seperti kita, yang mana reliability itu menjadi satu faktor yang paling penting. Baiklah, kita harap mungkin ada pengumuman daripada MCMC, ya, pada masa hadapan, dan meja kita mungkin ada dalam masa 30 saat lagi untuk bercakap mengenai mungkin trend pada masa hadapan dan bagaimanakah mungkin syarikat ini akan mengambil peluang daripada trend tersebut untuk membangunkan lebih banyak aplikasi yang berinovatif seperti ini. Okey. Kita nampak, Serena, setelah beberapa tahun pihak kerajaan menggalakkan pengkomputeran, kita melihat sekarang ni kita berada dalam situasi information overload. Ya, kita terlampau banyak maklumat. Satu ketika dulu kita tidak ada maklumat, kita kurang maklumat, jadi kita tak efektif. Apabila maklumat terlampau banyak, kita berada dalam information overload, kita juga tidak efektif. Betul. Saya nampak masa hadapan trending ICT ini adalah kepada analysis, ya, historical data analysis. Daripada situ kita dapat extract intelligence. Yang mana intelligence ini sebenarnya yang kita nak daripada maklumat, daripada data tu. Kita bukan nak semua data, kita nak data yang ada intelligence. So itu yang saya nampak trendingnya. Jadi kita solution provider kena melihat trend ini dan menyediakan satu solution untuk bagaimana kita nak sediakan data analisis ini. Baik, terima kasih Meja. Itulah tumpuan syarikat untuk sepanjang tahun hadapannya, dan itu saja masa yang kita ada, dan terima kasih kerana sudi bersama kami dan selamat berjaya pada hari pencalonan ataupun hari anugerah itu nanti pada 20 Disember 2013 yang akan datang, dan kita mungkin akan bersama dengan pada hari anugerah tersebut juga, Meja. Terima kasih, Sarina. Terima kasih, Astro Awani. Dan dengan perbincangan itu sebentar tadi, Bisnes Awani berhenti seketika.